وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah pada dimana dirahmati Allah, kita akan meneruskan pengajian daripada kitab Risalah Al-Jami'ah karangan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi, yang mana kita masih berada dalam bab tentang solat Jumaat. Dan akhir sekali kita membicarakan tentang syarat-syarat kewajipan bagi solat Jumaat, yakni siapakah mereka-mereka yang diwajibkan solat Jumaat ke atas mereka. Maka penulis membicarakan beberapa perkara. Pertama sekali, ala kulli muslimin balighin aqilin zakarin hurin hadirin bila udhrin syar'iyyin kal maradi wal matar. Jadi solat Jumaat diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam yang baligh, yang berakal, lelaki yang merdeka dan juga yang hadir tanpa keuzuran. Pengajian kita yang lepas kita membicarakan tentang apa yang dimaksudkan dengan hadir, iaitu diwajibkan atas seseorang yang berada dalam negeri, iaitu yang dikenali sebagai muqim. Maka solat Jumaat diwajibkan atas tiap-tiap orang yang bermukim. Apa maksud mukim? Definisinya adalah seseorang yang berada di sebuah tempat lebih daripada 3 hari. Seseorang yang berada dalam sebuah tempat lebih daripada 3 hari dikirakan sebagai mukim. Maka solat Jumaat diwajibkan ke atasnya. Jadi kalau kita pergi luar negeri dan kita tinggal di sana lebih daripada 3 hari, solat Jumaat wajib ke atas kita, sebab kita bukan musafir, kita adalah muqim. Melainkan kalau kita musafir, kalau kita pergi luar negeri, misalnya kita tinggal 2 hari, maka kita musafir, maka solat Jumaat tidak diwajibkan. Tetapi kalau sekiranya lebih daripada 3 hari, diwajibkan solat Jumaat. Jadi perkara ini perlu kita faham dengan baik. Lebih-lebih lagi kalau sekiranya kita sedang safar. Ini yang dimaksudkan oleh penulis, yang diwajibkan adalah mereka-mereka yang bermukim, yang hadir, dan juga tanpa keuzuran. Ada orang yang mukim tapi ada keuzuran, dia tidak dapat hadir. Misalnya satu orang sakit, dia di hospital, tidak diwajibkan solat Jumaat ke atas. Satu orang ini sakit yang mana penyakitnya menyebabkan dia lemah ini badan, tidak mampu keluar daripada rumah. Doktor mengatakan kalau dia keluar daripada rumah maka penyakitnya akan bertambah, sebagai misal. Maka ini adalah keuzuran. Tidak diwajibkan yang dia melaksanakan solat Jumaat. Akan tetapi kalau sekiranya dia ada kemampuan untuk melakukan solat Jumaat, maka diwajibkan. Diwajibkan dia melakukan solat Jumaat. Kita dalam keadaan seperti ini, kadang-kadang disebabkan baru berlakunya Covid, ada orang mungkin mengintingkan solat Jumaat sebab dah biasa. Jadi ini adalah perkara kita nak kena berjaga-jaga. Sebab pada zaman Covid mungkin ramai orang tidak dapat melakukan solat Jumaat. Tapi lama-kelamaan ada sebagian orang yang misalnya dia sudah menganggap ini solat Jumaat, kalau ada masa solat, ada masa tak solat. Maka wajib ini kita nak kena faham, kalau kita tidak ada keuzuran seperti penyakit ataupun musafir, diwajibkan kita melakukan solat Jumaat. Barang siapa yang meninggalkannya, kalau sekiranya syarat kewajipan dikenakan ke atasnya, maka dia berdosa. Dan diwajibkan dia melakukan solat zuhur, dan dia berdosa. Yani walaupun dia melakukan solat zuhur, sebab dia meninggalkan solat Jumaat. Penulis mengatakan keuzuran ini seperti apa? Kal maradi wal matar, seperti penyakit. Seperti mana tadi kita mengatakan penyakit. Ada jenis penyakit dia boleh berjangkit, maka tidak dibolehkan seseorang itu masuk ke tempat yang boleh menyebabkan penyakit menular.
Kalau doktor mengatakan kepadanya penyakit awak ini wabak, dia boleh meribak, awak tidak boleh berada di tempat khalayak ramai, seperti kes COVID sebagai misal, maka ini kita mengatakan keuzuran untuk tidak melakukan solat Jumaat. Keuzuran yang kedua yang disebutkan oleh penulis adalah matar. Kalau sekiranya berlaku hujan yang membasahkan pakaian. Satu orang mengatakan, saya boleh pergi solat Jumaat tetapi hujan dengan sedang lebat dan saya tidak ada payung. Kalau saya berjalan kaki dan tidak ada kenderaan, saya sampai masjid, badan saya basah kuyup. Di sini Islam memberikan kelonggaran, tidak diwajibkan dia solat Jumaat kalau sekiranya keadaannya sedemikian. Tapi kalau sekiranya dia mengatakan saya ada payung, wajib dia melakukan solat Jumaat. Ataupun dia mengatakan saya boleh berjalan di bawah blok, berjalan di tempat yang teduh, diwajibkan dia melakukan solat Jumaat. Tapi kalau dia mengatakan saya tidak ada tempat yang teduh dan tidak ada payung, yang mana kalau saya sampai ke masjid saya basah kuyup, di sini tidak diwajibkan dia melakukan solat Jumaat. Jadi ini adalah keuzuran di dalam ini Islam. Begitu juga kalau sekiranya tempat lumpur. Satu orang ini mengatakan, kalau saya berjalan di tempat ini menuju ke masjid, baju saya semua ini akan kotor. Kalau sekiranya berlaku banjir sebagai misal, ini adalah keuzuran. Jadi ada beberapa ini keuzuran yang disebutkan oleh para ulama. Di sini penulis hanya membicarakan tentang penyakit dan hujan. Selain daripada hujan juga gempa bumi. Kalau sekiranya berlaku gempa bumi, satu orang mengatakan, kalau saya nak pergi ke masjid bahaya, takut ini sedang jalan boleh terkena ini benda jatuh ini ke atas kepala dan sebagainya, tidak diwajibkan dia solat Jumaat. Ataupun sedang berlaku tsunami, tidak diwajibkan solat dan Jumaat. Dan juga yakni malapetaka yang lain. Selepas itu penulis membicarakan tentang khutbah. Beliau mengatakan, wa min syurutil jumu'ati al-khutbatan. Daripada syarat sahnya Jumaat adalah 2 khutbah. Yakni diwajibkan imam yakni melaksanakan 2 khutbah. Kalau tak, tidak sah solat Jumaat. Ini yang kita maksudkan, syarat sahnya solat Jumaat adalah 2 khutbah. Dia mesti ada. Kalau tidak ada khutbah, tidak ada Jumaat. Wa arkanuhuma hamdulillahi ta'ala wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu penulis membicarakan tentang apakah rukun-rukun khutbah. Yani kalau kita nak melakukan khutbah, apakah rukun-rukun khutbah, yakni perkara yang diwajibkan supaya khutbah menjadi sah. Jadi khutbah ada 5 rukun. Pertama sekali penulis mengatakan hamdulillahi ta'ala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pujian kepada Allah Subhanahu wa taala daripada rukun khutbah. Biasanya khatib mengatakan alhamdulillah, dia mulakan dengan alhamdulillah ataupun innal hamdalillah ataupun walillahil hamd. Tidak ada masalah. Yang penting ini adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, dan semua ini mesti dalam bahasa Arab. Kalau khatib ini mengatakan segala puji bagi Allah, bahasa Melayu tidak sah. Dia mesti bahasa Arab. Semua rukun-rukun khutbah wajib dalam bahasa Arab. Ini juga perkara kita nak kena faham. Kadang-kadang boleh berlaku kesilapan di sini. Nanti saya akan memberikan misal. Pernah berlaku kesilapan di beberapa tempat di Singapura disebabkan perkara ini. Tapi kita lihat yang pertama sekali adalah hamdalah, yakni alhamdulillah. Yang kedua penulis mengatakan wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimum kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini adalah minimum.
selawat kepada Nabi SAW wajib dalam bahasa Arab. Yang ketiga, penulis mengatakan wal wasiyatu bittaqwa, wasiat dengan ketakwaan, rukun. Dan ini juga diwajibkan dalam bahasa Arab. Dekat sini kadang-kala boleh berlaku kesilapan. Sebab kadang-kala yang khatib terlupa. Dia mendatangkan hamdalah, selawat kepada Nabi SAW, terus bahasa Melayu. Dia mengatakan, wahai jemaah dirahmati Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dia menyangkakan dia telah mendatangkan wasiat dengan takwa. Tetapi ini tidak sah. Apa sebabnya? Sebab dia mendatangkan dia dalam bahasa Melayu. Rukun wajib dalam bahasa Arab. Jadi bagaimana? Jadi biasa kalau orang mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, lepas itu biasa kita mengatakan ya ayyuhal mu'minun, ataupun ma'syaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum bitaqwallah. Ini biasa kita mengatakan usikum bitaqwallah, ataupun kita mengatakan ittaqullah terus, ittaqullah haqqa tuqatih. Maka apabila wujud wasiat dengan takwa sah. Tapi masalahnya kalau tidak ada. Cuma kita dalam mazhab Imam Syafi'i ada sedikit kelonggaran dalam masalah ini. Kalau imam ataupun khatib tidak mendatangkan lafaz takwa, tapi dia mendatangkan lafaz yang semakna dengan takwa, boleh. Tapi itu pun mesti dalam bahasa Arab. Ini masalah. Itu pun mesti dalam bahasa Arab. Kalau yang khatib ini mengatakan imtasilu awamirallah wantahu an nawahi, yani maksudnya dia mengatakan laksanakan segala perintahnya dan tinggalkanlah segala larangannya, sah. Kenapa ulama kita mengatakan sah walaupun tidak ada lafaz takwa? Sebab makna ketakwaan itu wujud. Maksud daripada wasiat dengan takwa adalah memberikan wasiat atas makna ketakwaan. Dan makna ketakwaan adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi ini adalah rukun yang ketiga. Pertama sekali adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga adalah wasiat dengan takwa. Dan ketiga-tiga ini wajib pada khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Salah satu daripada rukun ini tidak wujud, tidak sah. Jadi pada khutbah yang pertama wajib 3 rukun. Bagi khutbah yang kedua juga wajib. Selepas itu beliau mengatakan wa qira'atu ayatin minal Quran fi ihdahuma. Rukun ini yang keempat adalah membaca satu ayat daripada Al-Quranul Karim. Minimum satu ayat. Dan ayat ini mesti ayat yang mufhimah. Yani maksudnya ayat yang lengkap. Kalau satu orang ini baca misalnya alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad ittaqullah, selepas itu dia mengatakan alif lam mim, ini tidak sah. Sebab ini bukan ayat yang lengkap. Ataupun dia baca ayat summa basar, ayat ini tidak lengkap. Yani sebahagian daripada makna. Tetapi kalau dia baca ayat misalnya qul huwallahu ahad, ini adalah ayat yang lengkap. Yani kita mengatakan ayat yang mufhimah, yang menerangkan makna daripada awal hingga ke akhir. Jadi minimum khatib ini mendatangkan satu ayat, tetapi mendatangkan ayat ini diwajibkan salah satu daripada 2 khutbah. Tak wajib dia mendatangkan kedua-dua khutbah. Kalau sekiranya dia baca pada khutbah yang pertama dan dia tidak mendatangkan pada khutbah yang kedua, tidak ada masalah. Biasanya kita di Singapura misalnya khutbah yang kedua sentiasa kita baca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu tidak boleh lagi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini didatangkan pada khutbah yang kedua. Jadi biasanya kita tak risau pasal ayat. InsyaAllah ini ayat Quran sentiasa ada. Tetapi selalu seperti mana saya mengatakan, kesilapan boleh berlaku dalam wasiat takwa. Kadang-kadang khatib terlupa nak mendatangkan wasiat dengan takwa ataupun dia mendatangkan dalam bahasa Melayu. Tetapi seperti mana kita mengatakan, rukun kesemua ni wajib dalam bahasa Arab. Baik, yang keempat adalah seperti mana kita mengatakan, membaca satu ayat daripada Al-Quran mufhimah. Akhir sekali penulis mengatakan, wa du'a lil mu'minina fil akhir. Diwajibkan kita mendatangkan doa bagi kaum mukminin pada khutbah yang kedua. Ini adalah rukun khutbah. Kalau ini khatib tidak mendatangkan doa, yakni selepas dibaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, selepas itu ramai selawat, terus ini dia turun di mimbar, kita mengatakan tidak sah ini khutbah ini. Sebab mendatangkan doa bagi kaum mukminin adalah rukun. Minimum dia mengatakan Allahumma ighfir lil mu'minin. Minimum. Ini adalah wajib. Biasa kita baca Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Yang ini kita mendatangkan doa yang panjang. Tetapi minimum kita mengatakan Allahumma ighfir lil mu'minin ataupun Allahumma arham al mu'minin. Dan ini juga mesti dalam bahasa Arab. Wa yajibu an yakhutuba qa'iman. Penulis mengatakan diwajibkan khatib apabila memberikan khutbah, dia khutbah dalam keadaan berdiri kalau dia mampu. Kalau dia duduk tidak sah khutbah. Wajib dia berdiri seperti solat. Tapi kalau dia tidak boleh berdiri, dia boleh duduk. Mutatahhir. Syarat yang sah ini khutbah khatib ini mesti wudu, suci. Suci daripada najis dan suci daripada hadas. Kalau tak, ini tidak sah khutbah. Jadi seorang khatib ini wajib ini memastikan dia berada dalam keadaan wudu, mastur auratin, menutup auratnya, sama yang ini seperti dalam salat. Wajib ini dia menutup aurat. Wa yajibul julusu bainahuma. Diwajibkan dia duduk di antara dua khutbah untuk memisahkan khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Kalau tak, semua dari satu khutbah kalau dia tak duduk. Jadi bagaimana kita nak memisahkan khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua? Kita duduk dengan tumaknina. Mesti minimum kadar tumaknina. Biasa kita di Singapura kita ada mendatangkan zikir. Lebih daripada tumaknina tidak ada masalah. Makmum ini mengambil masa ini untuk berdoa kepada Allah. Sebab daripada masa yang dikabulkan doa adalah masa duduknya khatib di antara dua khutbah. Ini adalah masa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai ulama mengatakan ini sa'atul istijabah. Yani pada hari Jumaat itu adalah masa yang Allah mengabulkan doa. Itu sebab para ulama kita memanjangkan. Walaupun minimum kita mengatakan tumaknina. Tetapi para ulama kita memanjangkan ini supaya apa? Orang boleh membuat doa. Wal muwalah. Diwajibkan muwalah. Ini juga adalah perkara yang wajib. Wajib muwalah di antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Maksudnya dia harus berterusan. Tidak boleh mengambil waktu yang lama. Dia tidak boleh terlalu lama. Kalau tak, dia kena ulang khutbah yang pertama. Ini mesti berterusan. Jadi kita ada muwalah di antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, dan muwalah di antara khutbah yang kedua dengan salat. Di antara khutbah yang kedua dengan salat ini juga diwajibkan muwalah. Ini kadang-kadang ini berlaku di beberapa tempat. Baru-baru ini ada dikatakan di sebuah masjid dia melambatkan. Masalah. Dia menyebabkan ini salat ini orang tidak sah kalau dia melambatkan sehingga 2 minit sebagai misal. Di antara khutbah yang kedua ini dengan salat 2 minit ini masa yang panjang. Diwajibkan khatib mengulangi khutbah. Kalau tak, ini tidak sah. Sebab ini muwalah di sini kita mengatakan dia adalah wajib. Kalau tidak, yang ini tidak sah ini khutbah.
maka diwajibkan ini khutbah sekali lagi. Maka orang yang faham, dia akan mementingkan perkara ini. Tapi kalau dia tak faham, dia mengintingkan. Apabila diberitahu tentang perkara ini, dia tidak mengetahui masalah ini, miskin. Jadi ini menjadi isu ini kepada jemaah. Ada jemaah ini teguran, sebagian orang tidak boleh terima ini teguran, disebabkan kejahilan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari musibah. Kita alhamdulillah di Masjid Khalid, kita sangat mementingkan perkara ini. Hatta bila kita turun daripada mimbar, kita tak buang masa. Jadi jemaah pun nak kena faham kenapa kita melakukan sedemikian. Sebab mualah di sini adalah wajib. Kita boleh ambil masa, kita mengatakan jemaah dirahmati Allah, marilah di belakang ini silakan ini rapatkan saf dan kita boleh mengambil masa ini hatta 5 minit. Tetapi masalahnya solat Jumaat tidak sah. Jadi itu sebab ini biasa kalau saya di khatib, kalau jemaah perhatikan, saya mempercepatkan perkara ini. Yang ini saya turun daripada mimbar setelah habis daripada iqamah, baca doa iqamat, saya hanya memberikan yang ini sedikit surah merapatkan saf, terus Allahu Akbar. Sebab ini mualah di sini adalah wajib. Jadi bila kita nak merapatkan saf, para jemaah nak kena melakukannya apabila Bilal sedang memberikan iqamah. Jadi kalau kita faham, kita tahu Bilal kalau iqamah semua bangun cepat-cepat rapatkan saf. Benda ini nak kena cepat. Tapi kalau kita terhenge-henge misalnya solat Jumaat, kita nak kena salahkan diri kita. Kalau sekiranya misalnya kita tidak mendapatkan tempat sebagai misal. Sebab perkara seperti ini dia memberikan kesan yang kepada sahnya solat Jumaat. Jadi kita tidak boleh lambat. Selepas itu penulis mengatakan, wa salatul jama'ati wa salatul janazah fardu kifayah. Sekarang kita dah masuk bab yang baru, saya berhenti di sini insya-Allah ya. Kalau sekiranya ada jemaah yang ada soalan boleh tanya insya-Allah. Kalau tidak ada insya-Allah kita membaca surah Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam.